Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Rasionalisasi subsidi perlu disusun agar bantuan subsidi kerajaan dimanfaat golongan yang benar-benar memerlukan. Perdana Menteri berkata ini termasuk caj rawatan hospital kerajaan. Perkara itu dimaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap melancarkan skim perubatan madani dan program madani afiat peringkat kebangsaan 2023 di Ipoh Perak. Menyentuh mengenai skim kesihatan madani, Perdana Menteri berkata ia merupakan satu inisiatif penting dasar Malaysia Madani bertujuan menyediakan akses sama rata perkhidmatan kesihatan berkualiti kepada golongan B40. 112,887 isi rumah kumpulan B40 telah menerima manfaat skim perubatan madani setakat Jumaat lepas sejak skim diperkenal 3 bulan lepas. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata skim itu telah mendapat sambutan yang amat positif dan menggalakkan daripada pihak berkenaan dengan sebanyak 181,460 rawatan pesakit luar telah diberikan setakat ini. KKM katanya akan berusaha untuk menambah baik skim dengan mengambil kira input dan cadangan daripada pelbagai pihak supaya memenuhi keperluan rakyat dan pengamal perubatan. Antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan termasuk penambahan jenis ubat-ubatan dan kenaikan kadar kos pembayaran kepada klinik swasta termasuklah kos prosedur dan X-ray. KKM juga akan menilai semula penambahan skop perkhidmatan skim perubatan madani dari semasa ke semasa seperti memasukkan perkhidmatan rawatan pergigian bagi memastikan ia sentiasa memenuhi keperluan kesihatan rakyat. Banjir di Kedah dan Perlis beberapa hari lalu turut menenggelamkan kira-kira 983.1 hektar kawasan sawah padi. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata 4 wilayah terjejas akibat bencana tersebut. Wilayah 1 merekodkan keluasan tanaman padi tenggelam 4.3 hektar, wilayah 2, 245.3 hektar, wilayah 3, 715.5 hektar dan wilayah 4, 18 hektar. Sementara itu, situasi banjir di Kedah semakin pulih dan jumlah penduduk di PPS semakin berkurangan. Setakat 12 tengah hari tadi, jumlah mangsa menurun kepada 397 orang daripada 131 keluarga berbanding 408 orang dari 136 keluarga di 3 PPS yang masih beroperasi di Kota Star. Kini fokus membersihkan rumah penduduk dipenuhi lumpur akibat bencana itu. Operasi pembersihan giat dilaksanakan APM Baling sejak Jumaat lepas telah membersihkan kira-kira 15 buah rumah sekitar kampung hangus. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan mengeluarkan 8,123 notis saman dalam operasi khas motosikal 2023 bermula 1 September lepas melibatkan pemeriksaan ke atas 28,566 kenderaan. Ia melibatkan pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan memandu di bawah umur 16 tahun. Selain 827 motosikal telah disita. Justru orang ramai dinasihat supaya memastikan dokumen penting seperti lesen memandu dan LKM masih berkuat kuasa sebelum memulakan perjalanan. Selain aspek teknikal kenderaan dalam keadaan baik serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. JPJ Negeri Sembilan sentiasa memandang serius kesalahan yang melibatkan penunggang motosikal dan akan melaksanakan advokasi berterusan bagi memberi kesedaran berkaitan keselamatan ketika di jalan raya. 27 individu termasuk seorang warga asing ditahan polis Johor semalam selepas disyaki terbabit kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Ketua Polis Johor Datuk Kamrul Zaman Mahmat berkata operasi dijalankan di seluruh negeri hasil maklumat dan rasikan pihaknya mengenai kegiatan berkenaan. Sejak 22 September lalu sehingga semalam, 198 promis berjaya diperiksa dan 225 individu ditahan termasuk 25 warga asing. Selain 235 telefon bimbit, 94 mesin pencetak dan wang tunai lebih RM43,000 dirampas. Kesemua promis terlibat dikenakan tindakan pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 4A-A dan 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sekian berita semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.